Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Open Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Gempak dan mengejutkan sahabat-sahabat semua, pendedahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri Tobuk Atap, sahabat semua. Mereka sebelum ini berjanji dan mengumumkan akan mengambil tindakan, akan menyelesaikan isu Felda, tapi sampai ke hari ini sahabat semua, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat mengejutkan. Mereka hanya umum tapi tidak ada tindakan apa-apa sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar sendiri pendedahan dan juga pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim isu Felda ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar dan tonton sendiri kenyataan ini daripada Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Open Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton bersama kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ketua Peneroka, sulung, pengurusan, tetamu-tamu yang saya muliakan, dan rakan-rakan saya, keluarga Felda yang saya kasih sekalian. Terima kasih sambutan yang cukup luar biasa. Saya terkesan, ramai yang menanya, saya bertanggungjawab atas Felda. Tapi 6 bulan, saya berdiam diri, tidak hadir dan mencebur diri dalam mana-mana kegiatan Felda. Saya menelaah, baca laporan, cuba faham apa masalah yang menyebabkan kegelisahan keluarga Felda. Tapi percayalah, saya rasa terpanggil menjelaskan. Ini dari hati ke hati. Hati meris hati. Untuk hanya menemui keluarga Felda. Sekiranya saya ada jawapan yang jelas. Cuba membantu, meringankan beban dan menyelesaikan. Dan hari ini Alhamdulillah, saya datang untuk menyatakan bahawa sebagian besar dari tuntutan, sebagian besar daripada permohonan yang menyebabkan kegelisahan saudara akan dapat saya tunaikan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Orang politik ini banyak bicara, banyak janji, tetapi mengamalkannya itu tidak. Pimpinan silih berganti, Perdana Menteri silih berganti, Menteri bertanggungjawab soal Felda juga silih berganti. Dan baru-baru ini 3 tahun berdegar-degar mereka bicara nak jaga orang Melayu, nak jaga Islam. Tetapi hutang pun tak dilupuskan sehingga kita ambil alih baru-baru ini. Ya, memang diumumkan. Saya tengok file. Berapa keperluan? 8,3 bilion ringgit. Mana kelulusan? Tidak ada. Tapi tak umum. Saya cek file, kebetulan saya Menteri Keuangan. Bila nak luluskan? Belum. Tapi saya mana dia pejuang-pejuang Melayu, pejuang Islam hebat-hebat ini? Kemana mereka menghilang? Pergi ke Felda, saudara-saudara pun banyak terpengaruh. Padahal tidak ada programnya. Sehinggalah kita ambil alih. Buka file, semak balik. Dan saya siap, bulan lalu saya luluskan perlupusan hutang 80%, 8,3 bilion ringgit. Dia bukan jumlah kecil. Sebab itu bila nak umum, dia umum aja. Dari mana uang itu? Kemana disalurkan? Hutang 1,5 triliun ringgit yang kita tanggung sekarang. Defisit belanjawan 5,6%. Maknanya pendapatan
tak boleh tampung perbelanjaan. Tapi beban hutang peneroka meningkat. Saya tidak mau, dan saya sebut semalam kepada Saudara Sabri dan juga pengurusan, ada juga ruang di mana kita minta peneroka bertimbang rasa dan mengusahakan. Tetapi ada juga kelemahan-kelemahan lain. Kelemahan dasar, kelemahan putusan politik, kelemahan kepengurusan. Jadi kalau kita nak betulkan Felda ini, kita betulkan dari atas sampai pengurusan, barulah kita boleh bicara sama peneroka. Betul atau tidak? Ya. Tapi alhamdulillah, kita ada pengurusi baru yang lebih bergaya dan tegas. Kita ada pengurusan yang tahu masalah malapetaka menimpa Felda, dan saya beri peringatan yang jelas. Dan Datuk Seri Zahid, sahabat saya, yang juga bertanggungjawab dalam pembangunan wilayah dan luar bandar, desa, bersama. Dan kita bersama menyatakan, pengurusan harus lebih tekap. Jangan izinkan sebarang ketirisan, sebarang amalan boros. Jangan izinkan segala kesilapan yang menyebabkan pelaburan itu merugikan Felda. Kalau berlaku juga, kita tidak akan maafkan dan kita bertindak keras terhadap mereka. Ini permulaan yang baik supaya peneroka yakin. Peneroka yakin bahawa kita tegas dalam bidang ini. Felda ini punya sejarah gemilang. Datuk Seri Sabri sebut peranan marhum Tun Abdul Razak, anak Pahang dan negarawan Melayu dan Malaysia yang kita banggakan. Buat satu rancangan, pinjam dari Bank Dunia, buka Felda, beri ruang pada anak-anak Melayu, keluarga Melayu yang paling miskin. Dia beri tempat. Cita-cita murni. Dan memberikan manfaat yang besar kepada jumlah besar rakyat. Jutaan orang dari awal sampai sekarang yang mendapat faedah dan manfaat. Tetapi kalau tidak diurus dengan baik, kalau kita izinkan pembaziran, amalan melabur ikut senang hati, ikut pandangan dan sogokkan kawan-kawan peniaga, inilah jadinya sekarang. Sehingga kerajaan terpaksa menampung 8.3 bilion untuk melupuskan hutang peneroka-peneroka. Saya lakukan itu kerana peneroka itu keluarga kita. Dan saya mau keluarga Felda itu merasakan kerajaan ini kerajaan saudara. Kerajaan perpaduan ini, saya dalam keadilan Pakatan Harapan, Saudara Zahid, UMNO Barisan Nasional, yang kita itu bertempur lama, tapi kita ambil keputusan demi Felda, demi rakyat, demi kehidupan orang Melayu dan rakyat Malaysia, kita bersama untuk angkat martabat negara ini supaya hebat semula. Dia bukan mudah, tetapi alhamdulillah dalam 7 bulan kita dapat laksanakan. Dan saya, bila saya bentangkan dalam Jemaah Menteri, tentunya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid menyokong kerana ini meringankan beban Felda. Timbalan Perdana Menteri Fadilah dari GPS Sarawak menyokong. Anthony Lok dari DAP memberi sokongan yang padu, tidak bangkit lagi masalah. Jadi bagi orang yang hidup hiruk pikuk di luar mengatakan ada sabotaj dari mana-mana kelompok kerajaan perpaduan, saya nak tanya siapa? Kamu dengar siapa? Saya dalam Jemaah Menteri, saya pengusikan mesyuarat, saya cadang, tolong Felda, disokong oleh Saudara Zahid, disokong oleh Fadilah, disokong oleh Anthony Lok. Mana masalahnya yang dibangkitkan? Inilah kita katakan perpaduan yang membawa manfaat kepada rakyat. Siapa yang dapat keuntungan? Felda. Siapa orang Felda? 98% orang anak Melayu. Jadi saudara saya kena faham ini.
Disebut juga sebab itu kerjasama Felda, keluarga Felda, kita perlukan. Saudara, ini hanya sebahagian kecil yang kita nakkan. Sekarang Alhamdulillah saya diberi mandat memimpin bersama dengan rakan-rakan saya. Percayalah, dalam 7 bulan ini belum ada kes menteri yang mengamalkan gelojoh nafsu serakah yang lama untuk menyakau mana-mana kontrak. Kerana kita tegas jaga tata kelola ini yang disebut good governance, elak daripada rasuah dan ketirisan, kita boleh bantu, saudara. Ya, kita hadapi masalah ekonomi yang berat, hutang begitu banyak, ya. Memang ada masalah-masalah tak selesai lagi, ya. Tetapi saya yakin, sekiranya kita di landasan yang betul, elak ketirisan, elak tamak haloba, elak nafsu serakah untuk mengambil dan mengap kekayaan yang bukan hak kita, saya yakin Malaysia akan bangkit semula sebagai negara hebat dan gagah di rantau ini. Ini saya nak rakan-rakan faham. Saya tidak mau tegangkan lagi banyak bukti-bukti lain, tapi saya sebut ini berbeda dengan kecaman dan fitnah yang di luar. Oh, kita tidak buat apa-apa. Saya nak tanya, kamu 3 tahun atau 33 bulan, kamu buat apa? Mengapa tak selesaikan masalah hutang Felda? Kami ni di atas pentas ni yang tolong menyelesaikan masalah hutang Felda. Baru bila 7 bulan, bayangkan 17 bulan, bayangkan 7 tahun, insya-Allah martabat Felda itu dan keluarga Felda boleh kita angkat bersama. Baik. Yang terperincinya mungkin ditegangkan kemudian, saya nak jelaskan. Ya. Maknanya, bantuan Felda akan disalurkan terus. Pengurusan Felda. Ya. Dan saya tanda tangani bulan lalu. Dan peruntukan awal 1 bilion telah diluluskan. Dan keperluan dan prestasi pengurusan Felda akan menentukan bagaimana kita boleh pastikan keseluruhan ini dapat dilangsaikan. Kemudian kita ada pembiayaan sukuk Felda yang tertangguh dan untuk meneruskan dana pembiayaan sukuk Felda yang tertangguh sebelum ini. Ingat, tertangguh sebelum ini. Siapa kerajaan sebelum ini? Sudah tahu. Tertangguh sebelum ini. Saya dengan dukungan timbalan dan jemaah menteri menyatakan di sini bahawa saya meluluskan dana hampir 1 bilion ringgit tiap tahun untuk tempoh 10 tahun kepada Felda. Ya. Ini untuk menjamin kelangsungan Felda sebagai satu institusi gergasi dalam negara kita. Ada disentuh tadi berapa permohonan dan saya pun pernah lalu juga ke Felda. Masuk kawasan Felda di gelap gulita. Piramdi kita gelap, bukan gelita, gelap gulita. Jadi oleh itu saya setuju untuk meluluskan projek pencerahan lampu-lampu jalan seluruh kawasan Felda mulai sekarang. Ni siapa yang pengurus yang bahagian lampu jalan ni? Mana? Okey.
Kita bagi peruntukan minggu depan, bulan Julai ini start mula bangkit, siapkan lampu-lampu jalan seluruh kawasan Felda. Baik, Felda memang telah mula, bahkan dah biaya 128 juta ringgit untuk penyediaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di Kompleks Sahabat, Yumas dan Kalabakan. Mana orang Sabah tadi? Sahabat mana? Okey. Kalau tak apa, kalau tak mau saya tak umumkan. Baik. Jadi saya umumkan subsidi diesel supaya penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak 36 juta ringgit setahun. Pengurusi Saudara Sabri menyebut tentang digital madani. Semua kawasan bandar, termasuk Selangor memang hebatlah Menteri Besar, dia boleh siapkan konektiviti untuk seluruh negeri Selangor. Mengucap tahniah kepada dia. Sebab tu kita nak pilih kerajaan negeri ni, biarlah yang cerdik dan biarlah ada kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Jangan sombong tak tentu arah. Kalau begitu, tak adalah perubahan. Jadi, contoh yang baik. Dan digital madani dengan kerjasama MDEC akan dilaksanakan di 30 pusat ekonomi digital di seluruh negara, termasuk Kolej Yayasan Felda di Kelana Jaya. Kalau tidak, kita bercakap soal AI, digital technology, digital ekonomi, tetapi konektiviti tidak ada. Jadi sebab itulah saya berikan keutamaan dalam bidang ini. Lampu jalan yang saya sebut tadi, dia minta pula kos operasi. Pak Long. Mula suruh pasang. Dah pasang, bayar apa kita juga. Tapi lah kerana Pak Long itu mewakili peneroka, jadi saya tak ada pilihan. Jadi kos penyelenggaraan operasi bagi 37,012 lampu jalan. 7,7 juta ringgit setahun saya luluskan sekarang. Kemudian kita ada pusat hemodialisis di merata tempat di negara kita. Tetapi tidak ada pusat hemodialisis di Felda. Jadi kena jalan jauh ke hospital. Dan ramai juga yang perlu hemodialisis yang sakit buah pinggang. Jadi saya luluskan peruntukan 21 juta ringgit ke semua wilayah Felda, termasuk Yayasan Felda, pusat hemodialisis, 12 buah pusat hemodialisis yang boleh meringankan beban 2,000 pesakit. Jumlah 21 juta ringgit diluluskan sekarang. Jadi bawah siapa ni? Bawah siapa pusat hemodialisis? Mana? Bangun. Yayasan. Okey. Kita lulus minggu ini, minggu depan you start cari dah. You lambat 2 bulan, you report kepada Sabri. Boleh ya? Kalau tak siap, cari dia. Terima kasih banyak. Gurau. Baik. Insentif khas sumbangan kesihatan rahmah bagi warga peneroka berumur 65 tahun ke atas. Ini memberi manfaat kepada 70,715 peneroka. Iaitu orang yang umur 65 tahun ke atas yang sakit
boleh dapat rawatan, kita beri ruang, dia boleh tak payah nak tunggu hospital, klinik mana-mana, tapi jumlah RM300 dan saya luluskan segera. Baik, ada yang berat lagi. Rumahan generasi baru Felda. Yang dah buat ada yang terbengkalai. Saya telah mengarahkan Kementerian Kewangan untuk melihat implikasi kosnya, tetapi saya setuju 283 unit perumahan PGBF yang terbengkalai ini diluluskan segera. Ada permohonan dari Felda untuk mempertimbangkan usaha drastik bagi membantu peneroka getah beralih kepada tanaman komoditi lain seperti sawit, kelapa atau yang bersesuaian. Yang ini seperti mana yang saya sebut semalam, saya minta tempoh waktu sedikit untuk saya bincang dengan Menteri Komoditi dan Kementerian Kewangan supaya kos kita dapat implikasinya, kerana keputusan ini termasuk SES akan ada implikasi kepada semua yang lain. Velcro, Risda dan sebagainya. Jadi kita kena lihat kosnya. Ya. Tapi saya setuju untuk memberikan pertimbangan. Cukuplah, nak apa lagi? Ya, maknanya. Tapi yang paling besar bagi saya ialah hutang, kerana jumlah dia 8.3 bilion ringgit. Saudara jangan pandang ringan. Kita luluskan ini dalam keadaan hutang negara 1.5 trilion ringgit. 1.5 ribu juta ringgit. Dan saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri itu telah buat keputusan untuk mengurangkan supaya jangan bebankan anak-anak kita. Seperti itu, saudara, ada generasi kedua, ada generasi ketiga dan keempat, dan mula akan mencecah kelima. Tanggungjawab kita sebagai bapa dan ibu menyenangkan anak-anak, bukan membebankan mereka. Jadi sebab itulah pengurusan negara ini sangat penting. Satu hal yang lain ialah dasar sekarang ini Kementerian Wilayah dan Desa umpamanya, dia ada peruntukan wilayah dan desa. Tapi untuk kawasan Felda itu dibuat berasingan. Maka pada hari ini saya buat keputusan untuk memberi ruang sepenuhnya kepada Timbalan Perdana Menteri untuk masuk jelajah ke kawasan Felda, membantu meningkatkan kemudahan-kemudahan asas desa. Inilah maknanya tahap keyakinan dan kepercayaan saya kepada sahabat saya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Supaya benda-benda kecil, kadang-kadang lampu jalan ke, kerosakan tanda sekolah ke, ataupun yang hal-hal kecil yang lain yang kadang-kadang tak terjangkau oleh kementerian-kementerian, kita beri ruang supaya ada penyelarasan. Ya. Kerana Felda sebelah masih lagi di bawah tanggungjawab saya, maka saya boleh beri ruang dan wewenang, discretion kepada Datuk Seri Zahid dan kementerian beliau, kerana kementerian beliau adalah antara kementerian yang besar dalam baik dari segi peruntukan atau bidang kuasa dan juga dari segi tenaga. Dan saya fikir boleh dilakukan beberapa perubahan yang diperlukan tanpa terikat sangat dengan peraturan dan dasar yang lama. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia pencerahan dan juga pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini yang hanya pandai berjanji umum, bantu itu, bantu ini. Tetapi sehingga hari ini apabila kerajaan perpaduan mengambil alih, ya 8.2 bilion kalau saya tidak silap dengar tadi. Hutang ya Felda. Begitu banyak sahabat-sahabat semua. Mereka berjanji untuk melupuskannya, tetapi satu pun tindakan tidak pernah dilakukan. Tapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tampuk pemerintahan, akhirnya apa yang dilakukan?
mereka melupuskan, Datuk Seri meluluskan untuk melupuskan hutang terbabit, bukan saja meluluskan tapi memberi bantuan kewangan kepada perkara-perkara lain juga. Inilah kerajaan sahabat-sahabat semua yang dimahukan oleh rakyat, yang bukan hanya pandai bercakap tetapi melaksanakan, memberi, meluluskan, dan juga melupuskan hutang-hutang penoroka ataupun Felda ini, sahabat-sahabat semua. Terbaik. Inilah kerajaan yang kita mahu, yang rakyat mahu, yang sentiasa utamakan rakyat berbanding daripada kerajaan Perikatan Nasional yang hanya tahu berjanji, menabur janji, tapi tidak ada satupun pelaksanaan yang dilakukan oleh mereka. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda, sahabat-sahabat di luar sana? Ya, sekiranya Anda setuju atau mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walontit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng Takut Anwar, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.